yang kita membenarkan di hati itu, bersama dengan itu dijadikan kita boleh taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak dijadikan nikmat ke kita. Dengan nikmat yang serupa itu, yang itu ialah antara nikmat-nikmat besar Allah Ta'ala bagi atas muka bumi ini, yang tak ramai manusia dapat nikmat-nikmat itu. Syukur juga kita di atas kesihatan, kelapangan masa yang diberi. Begitu juga hidayat taufik yang masih dikekalkan dengan itu. Ada kemampuan, kekuatan, kedekat pada kita untuk kita boleh hadir solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan insya-Allah kita memanfaatkan masa yang ada, meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan itikaf kita. Cuma itikaf adalah ibadat, tak sah ibadat melainkan niat. Kalau tak niat lagi, main niat sama-sama, lafaz niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah Ta'ala, apa makna agama? Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, insya-Allah mula nak masuk perbincangan isi kitab ni. Pertama sekali dia nak bicara adalah tentang agama. Selepas tu nanti insya-Allah dia akan bicarakan Islam dan iman, di mana pengetahuan tentang agama itu juga Islam dan iman ini dialah asas yang kata paling dasar dalam agama kita, dalam Islam ni, yang kita mesti faham sungguh-sungguh. Yang bila tak faham, hak ni yang akan jadi macam-macam pahaman-pahaman sesat yang ada di sekeliling kita zaman lah ni. Dan sesat yang khususnya kita sebut bab agama ni, dia pahaman-pahaman yang macam zaman lah ni namanya liberalisme, pluralisme. Puncanya daripada tak faham takrif ni ya, khususnya bab agama ni, insya-Allah. Baik, atas soal itu, atas permasalahan itu, dia kata soal apa makna agama. Jadi agama yang dia nak bincang ni pun soal yang dia nak bagi jawapan adalah nak bincang agama mengikut kalimah Arab din. Dia maklum ayat yang selalu kita baca yang ada sebut din, yang selalunya kalau wirid lepas sembahyang, orang yang wirid panjang sikit akan baca perkataan ni. Ada ayat Quran yang bunyi begini, inna din indallah al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Terjemah sekali lalu, sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Kalau kita renung, perhati, amat-amati ayat tu, banyak benda yang boleh faham. Cuma kadang-kadang kita ni bila tidak ada alat untuk memahami dan menghuraikan apakah maksud yang tersurat, yang tersirat daripada Al-Quran itu dengan mengikut format bahasa Arabnya, kita tak tajam lah untuk mengambil maknanya. Macam mana pun sekali lalu rasanya yang kita boleh faham walaupun baca dengan mentah-mentah aja daripada ayat Quran itu, inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah hanyalah Islam saja. Faham tu apa dia? Allah hanya terima din Islam. Jadi selain pada Islam, Allah Ta'ala tak terima. Din di sisi Allah, Islam aja. Selain daripada Islam, itu Allah Ta'ala tak iktiraf. Dan kalau faham tu juga, itu bukan din. Untuk nama din, mestilah din Islam. Tak dikatakan din, mesti Islam. Tak dikatakan din, mesti Islam. Yang tu kot antara yang kita tak faham daripada ayat Quran tu. Pasal kita nak faham dari sudut din yang Allah Ta'ala terima hanyalah Islam. Okey, hak tu rasanya kita boleh faham. Tapi nak faham daripada ayat tu, din ni di sisi Allah yang boleh hanya nama din, hanya Islam aja. Lain pada Islam tak boleh dipanggil din. Hak tu kita tak pandai nak ambil faham tu. Betul tak betul tuan-tuan tengok lah, tuan-tuan faham macam mana selalu ayat tu. Kalau tuan-tuan hari ni baru dengar lah elok. Kalau dah biasa dengar, dah biasa sebut, dah biasa terjemah, dah biasa ambil faham, memang kita nak ambil faham itu. Dan kitab kita ni, dia bukan nak syarahkan bentuk tafsir daripada ayat tu, tapi dia nak ambil berdasarkan definisi yang telah disebut oleh ulama
nak menghuraikan apa dia din itu. Okay. Jadi kita nak bincang ni ialah din mengikut bahasa Arab dan takrifan yang ada dalam Quran dan syarahnya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ulama kita dah ambil. Yang ni adalah definisi dia. Ini ialah definisi dia. Jadi bukan dia nak bincang agama ni mengikut perspektif kebangsaan. Kita tengok nanti beza dia. Macam mana pun sebelum tengok yang beza dia nak sebut tuan-tuan, yang kita duk faham dengan bahasa Melayu kita lah dan pendidikan kebangsaan kita, din terjemah agama kan. Islam agama, ya. Hindu agama. Saya tanya ni mengikut kebangsaan yang tuan-tuan dah sedia faham. Hindu agama, Kristian agama, Syiah agama. Syiah ialah agama. Syiah bukan mazhab. Maksudnya dia satu pahaman, bukan pahaman Islam tu. Dia kalau sebut pun atas takrif kebangsaan lah ni kita bincang ni. Jadi Syiah bukan mazhab dalam Islam. Dia kalau dengan istilah kebangsaan ni dia dipanggil agama. Maksudnya dia satu pahaman tak asing yang ada pahaman cara dia, style dia. Hindu ada cara dia, style dia. Buddha ada cara dia, style dia. Sikh ada cara dia, style dia. Apa seumpama tu lah. Jadi mengikut pahaman kebangsaan ni, Hindu pun panggil din, panggil agama. Tak mau sebut din tu. Pasal din tu Arab, lain definisinya. Jadi kalau kita faham pendidikan kebangsaan ni, kita duk faham yang tu semua agama. Di atas kita faham sekali lalu, faham saya sebut dengan bahasanya mentah-mentah faham ayat Quran tu, semua tu agama Allah Ta'ala terima hanya Islam. Selalu kita faham ni tu lah, betul tak? Cuma atas renung balik, adakah memang selain daripada Islam itu dipanggil agama mengikut takrifan yang datang daripada Quran dan makna yang boleh dipaham daripada inna din indallah al-Islam tu. Dan juga ada ayat lain yang sebut wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Bahas ulama panjanglah tu, macam mana pun sekadar termampu kita ambil faham sekali lalu tu apa dia. Macam mana pun saya dah sebut mengikut fahaman cara kebangsaan kita, semua selain pada Islam pun aci ada fahaman ketuhanan, dia panggil din. Sikit kalau saya nak buat perbandingan di situ, relate dengan perbincangan kita ni, apa dia? Macam kita sebut Tuhan, la ilaha. Kalau bahasa Arab ilah ni, nak panggil ilah ni dia mesti al-ma'bud bil haq, Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Dengan mana Tuhan yang memang mempunyai ciri Tuhan, yang memang dia Tuhan. Dia bukan Tuhan yang disangka Tuhan, tapi memang Tuhan yang mempunyai ciri dan kriteria Tuhan, yang memang Tuhan sebenar-benar Tuhan, barulah ilah. Kalau dalam bahasa Arab, ilah tu Tuhan yang sebenar, Tuhan yang memang Tuhan, hak tu baru ilah. Kalau bahasa Melayu, tiada Tuhan. Kita faham apa Tuhan dengan bahasa Melayu. Berhala orang sembah tu pun dianggap Tuhan, betul? Matahari pun ada yang menganggapnya Tuhan. Jadi kita letakkan takrif Tuhan itu ke situ. Kita letak takrif Tuhan tu ke situ. Dengan bahasa Melayu dan pendidikan kebangsaan, kita faham Tuhan tu matahari pun Tuhan, bulan pun Tuhan, apa Tuhan lah. Macam-macam yang orang duk sembah tu pun dianggap sebagai Tuhan juga. Kalau ikut takrifan dalam Quran dan apa yang telah disyarah oleh ulama dalam bab akidah, selain daripada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Yang ni pun kita sebut din, macam tu kot bandingkan itu. Mengikut pendidikan kebangsaan, agama ni aci ada pahaman ketuhanan, dia panggil agama. Mengikut pahaman Islam dan pahaman Quran, untuk panggil din, Islam saja din, selain pada Islam bukan din. Beza kan? Beza. Baik. Kitab yang kita nak baca ni adalah dia nak menjelaskan definisi itu. Mana dia? Kita tengok. Jadi kita nak bicara pun bicara din lah. Macam mana pun rasanya saya habiskan dulu tambak ilah ni. Jadi kalau ikut dalam kaedah kita, kaedah Islam dalam kaedah akidah ni, bila kita kata la ilaha illallah,
tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya tu, yang kita kata tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tuhan yang kita nafi itu bukan matahari, bulan, berhala, patung, Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, apa sajalah Tuhan yang manusia anggap sebagai Tuhan. Bukan kita nafi Tuhan tu. Itu bukan Tuhan. Itu bukan termasuk dalam definisi takrif Tuhan yang kita nak kena nafi, yang itu adalah konten daripada maksud la ilah itu, bukan? Yang nak dinafi itu adalah la ilah tu, tiada Tuhan, Tuhan yang memang bersifat Tuhan, ada kriteria sebagai Tuhan, yang Tuhan yang sebenarnya, yang dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti hajat pada dia. Tuhan tu yang kita bicara tu, Tuhan tu, Tuhan yang macam Allah Ta'ala tu. Tak ada Tuhan tu yang memang selayaknya untuk jadi Tuhan yang macam Allah Ta'ala, yang kita andaikan dan bandingkan, ataupun kita andaikan wujud macam mana sifat ketuhanan yang sepatutnya macam tu punya Tuhan. Tak ada macam tu melainkan Allah. Hak tu baru betul. Itu baru betul maksud kalimah syahadah kalau kita faham gitu. Kalau kita kata tiadalah berhala, patung, batu, matahari, bulan, apa Tuhan lain yang disembah selain Allah Ta'ala, tu semua bukan Tuhan melainkan Allah. Itu ada silap faham sikit dalam menafi. Pasal itu bukan Tuhan yang sepatutnya dipaham, tapi itu adalah Tuhan yang pada sangkaan manusia Tuhan, dia tak termasuk dalam definisi la ilah. Ilah tu sebenarnya Tuhan batil tu, yang manusia anggap sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan. Jadi ayat kita tafi itu tak kemas. Macam mana pun taklah jadi murtad ke syirik ke kufur ke bid'ah, dari sisi sudut jadi sesat akidah tu, tak lah kalau faham gitu. Tapi istilahnya kurang mantap, kurang berinformasi dengan maksud yang sebenarnya dikenaki daripada kalimah la ilaha tu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang pasti Tuhan ni memang sebenar-benar Tuhan, yang mesti memiliki kriteria Tuhan. Mestilah kriteria Tuhan itu ada dua ciri besar: tak hajat pada satu, makhluk mesti berhajat pada dia. Tak ada lah macam tu melainkan hanya Allah. Baru betul faham. Ini pun kita nak bicara, tidak adalah din yang sebenar-benarnya, yang din yang memang di situ ada hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar ke Rasul melalui malaikat Jibril, ada panduan hukum dalam bab ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, merangkumi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada apa yang dipanggil din yang macam tu, yang lengkap, yang perfect macam tu, yang datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ke Rasul melalui Jibril tu, melainkan yang ada macam tu Islam saja. Patutnya faham macam tu. Sepatutnya faham macam tu. Cara nak faham dua ayat tu sama. Cuma kita terfaham bab akidah la ilaha illallah pun ada sengit sikit faham. Inna dina indallah, Islam pun ada tak sengit tak faham. Kita kalau tak belajar betul-betul memang ada nanti tak faham tepat kan. Baik macam mana pun tengok definisi dia nak beri. Atas soalan tu apa makna agama. Jadi terjemah memang agama, tapi sebenarnya dia nak bahas tu bukan agama mengikut tarifan kebangsaan dan tarifan Melayu, tapi agama dengan takrif Quran. Din. Inna din tu. Okey. Apakah dia din? Makna agama, makna din itu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak. Untuk nama din mesti hukum syarak. Nampak? Habis lah. Agama lain tak panggil din lah. Nak panggil din mesti hukum syarak. Apa hukum syarak? Hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala. Pasal bila sebut syarak, hakim yang menghukum, yang menjadi hakim untuk memberikan hukuman wajib, halal, haram, wajib dan sebagainya, makruh, sunat tu, hakimnya adalah hanya yang hakikinya ialah Allah. Jadi agama ni mestilah sekalian hukum syarak. Jadi mesti hukum yang made in Allah Ta'ala punya. Made in ke made from? Made in lah. Buah bilang bahasa itu, kena orang putih tu pun tak apa cakap je. Made in Allah Ta'ala. Hukum made in Allah Ta'ala yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang hantar, Allah Ta'ala beri, dia yang ajar, dia yang maklumkan ke kita, dia yang informkan kat kita. Dia inform ni dia hantar bagi hamba, untuk umat. Kalau umat dulu, cara umat dulu, untuk Nabi kita Muhammad SAW ni, dia untuk seluruh umat, seluruh zaman sampai kiamat. Sejak daripada zaman Rasulullah
sampailah ke kiamat, semuanya adalah mesti pakai hukum syarak yang ni, yang kita dok pakai ni. Bagi segala hamba-Nya yang mukallaf, dan Allah Ta'ala datangkan himpunan hukum syarak ni atas khabar Rasulnya. Mesti ada melalui perutusan Rasul. Untuk nama din mesti ada Rasul. Jadi mesti din daripada Allah Ta'ala, mesti din ada himpunan hukum. Istilah himpunan ni maksudnya bukan satu part aja, tapi dia kolektif. Himpunan maksudnya banyak benda. Benda banyak, hukum hakam, hakimnya Allah Ta'ala untuk faedah umat hantar melalui Rasul. Lepas tu baik, hantar melalui Rasul, apa konten dia? Antaranya daripada suruh. Daripada ni kalau kita tengok usul Arab, dia adalah untuk istilah Arabnya dipanggil nak bayan kan syarak tu. Apa dia syarak tu? Penjelasan bagi syarak itu ialah daripada suruh, ada tegah. Contoh ada suruh dan tegah. Dia bagi ringkas saja. Macam-macam lah konten Quran tu. Ada suruh, ada tegah, ada perkhabaran, ada cerita, ada hukum hakam, ada maklumat dulu yang sedang, yang akan datang, yang selepas kiamat, yang dalam ni atas muka bumi, macam-macam sebut. Antaranya kata dia hukum hakam itu seperti i'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat dan lain-lainnya. Antara konten Quran lain-lainnya apa? Cerita-cerita yang sebelum kejadian langit bumi, cerita kejadian manusia, kejadian malaikat, jin, tentang kiamat, proses kiamat, selepas kiamat, dalam kubur, dialog Nabi-Nabi Rasul dulu, semua konten Quran lah. Itu disebut lain-lainnya. Untuk nama din mesti ada panduan macam tu. Jadi untuk nama din, dengan takrif telah diberi, maka yang ada yang hukum yang menepati takrif ni daripada Allah Ta'ala beri ke Rasul. Cuma sikit tambahan, beli Rasul mestilah melalui Jibril. Mestilah melalui Jibril. Lepas tu hakimnya ada hukum hakam, ada suruh, ada larang, dan dia meliputi semua bab. Ada akidah, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan lain-lainnya. Dengan bahasanya tidak ada apa tertinggal dalam ajaran hukum syarak tu. Itulah dipanggil din. Itulah dipanggil din. Satu, din indallah Islam aja. Jadi faham sekali lalu, selapis lagi kalau ikut daripada ayat Quran tu, bukan kata Allah Ta'ala terima Islam saja, tapi nak kata din, yang din hanya Islam. Selain pada Islam tak panggil din. Siap. Baik, di atas pahaman tu yang dia nak bagi definisi ni, nak menunjukkan apa? Antara lain, pertama yang kita boleh ambil faham, semua Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala hantar, semuanya bawa din. Dan semua din Nabi-Nabi dan Rasul adalah Islam. Nabi Adam, apa din dia? Islam. Adam, Nuh, Hud, Soleh, semua bahasa faham ayat tu. Semua Nabi Rasul, dinnya adalah Islam. Kalau kita hafal Quran, kalau tak hafal pun tengok indeks Quran yang ada sebut-sebut tentang Muslim, Muslimun, Muslimin ni, memang cerita umat-umat dulu. Antaranya cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Yaqub. Kalau memang dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW sendiri memang cukup banyak yang kata, bila kata din itu, dan din itu adalah Islam. Semua Nabi-Nabi dan Rasul dulu, semua dinnya adalah Islam, kerana semua Nabi dan Rasul, bila mereka antaranya bila berwasiat kepada anak cucu mereka waktu mereka nak mati, antaranya cerita dalam surah Baqarah tu, mereka akan wasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat tak apa ingat antaranya ayat ni, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat pada anak dia, anak cucu dia. Begitu juga Nabi Yaqub pun waktu dia nak meninggal tu, dia nak wafat tu, dia berwasiat pada anak cucu dia. Apa dia kata? Innallaha astafa lakumuddin.
Allah Ta'ala telah pilih kepada kamu din. Nabi bila pilih din, apa wasiatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu muslim. Jadi faham apa din itu? Islam. Bila Islam, penganutnya dipanggil muslim. Muslim tu singular. Dia punya plural dia muslim, muslimah ni, muslimai ni, muslimun, muslimin. Tu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu. Nak menunjukkan bahawasanya din sebenar adalah Islam, dan semua nabi-nabi rasul semua bawa din, dan din itu adalah Islam. Din itu adalah Islam. Maksudnya mereka ada kolektif hukum datang daripada Allah Taala, ada panduan dan segenap kehidupan. Cuma nabi-nabi dan rasul dulu Allah Taala hantar, dia ada untuk kaum tertentu, bangsa tertentu, tempat tertentu. Hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dia untuk seluruh umat. Seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh zaman, sepanjang zaman sampai kiamat. Sehingga selagi tak kiamat, kita kena pakai din, dan din itu ialah Islam, macam mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali lalu ke ayat Quran itu nak menunjukkan bahawasanya din. Satu, kalau ada orang kata Nabi Ibrahim ni dia Yahudi, dia Nasrani, siapa kata itu? Quran sendiri nafi. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Allah Taala sendiri jelaskan tentang muslimnya Nabi Ibrahim. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, tapi dialah hanif, maksudnya orang yang memang sangat peka dan sensitif terhadap setiap apa yang nama kebenaran. Lepas tu dia ni apa? Musliman. Dia Muslim. Dia Muslim. Siapa Muslim? Nabi Ibrahim Muslim. Bila Nabi Ibrahim Muslim, apa dia punya din? Islam. Satu, kalau tanya dengan din, tanya tak? Kristian din tak? Hindu din? Tak punya din. Atas nama din ni dah pakai takrif Melayu memang tak pakai begitu. Kita pun sebut gitu. Atas nama din ni dah. Ni kata takrif Melayu lain, takrif syarak lain. Tu yang kata kena ngaji kitab balik. Tu yang suruh tuan-tuan ada kitab. Esok tunjuk kau ngaji kat mana? Ambil kitab tu dia baca. Faham tak faham? Kok tuan-tuan pula tak boleh baca pula. Saya tak erti Jawi. Sikitlah bahasa itu yang Haji Usik itu. Apa ni? Baik, selesai tu. Soal kalau ada kita tu tentang sebut din tu ialah Islam, mengikut kita dan mengikut kebangsaan ni yang bahasa Melayu kita pakai, kita tu. Ada soal? Ya. Agama Kristian ni adalah agama samawi. Ada orang buat penulisan, buat kajian gitu. Bagus soalan tu. Jadi soalannya, adakah Kristian, Yahudi ini adalah agama samawi? Fakta tu kena bagi cantik sikit ayat dia. Kalau Yahudi dan Kristian lah ni, yang macam ajaran Yahudi Kristian lah ni, tu bukan agama samawi. Itu gila babi. Bobi bahasa saya tuan-tuan. Orang Ulu ni dia kasut orang kan. Itu bukan samawi. Itu gila babi. Macam apa? Mana ada agama samawi ajar Tuhan tiga? Tak ada. Tak ada. Mana ada macam orang Yahudi dia kata wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Dua-dua fahaman Tuhan ada anak. Kristian pun kata ada Tuhan ada anak, Yahudi pun ada anak. Itu bukan. Adapun kalau nak syarah bagi betul sikit, agama Kristian yang telah dimanipulasi ini, yang datang daripada Nabi Isa. Nabi Isa memanglah Nabi Isa agama samawi. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah din, dan din dia ialah Islam. Agama yang didatangkan oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat yang asli, yang memang originalnya, yang orinya, bukan photostat yang telah diubah suai. Tu memanglah agama samawi, dan dia ialah din, dan din itu adalah Islam. Tapi atas kata yang lani punya Yahudi Nasrani lah ni, dah campak barit tu.
Saya itu Bible, kita kalau Bible sebut silap. Kalau Taurat dan Injil yang asli tuan-tuan, kita kena hormat dia. Pasal apa? Dia masih kalamullah. Tapi yang asli lah. Kalau Taurat dengan Injil lah ni macam mana? Tu cuma 4 parit dia. Pijak lah. Pasal itu bukan kitab yang samawi. Tu kalau bahasa mudah, kitab yang gila babi. Kasar sikit lah bahasa tu ya. Kitab merepet. Okey, itu kot rasanya saya jawab soalan tu. Banyak soalan tu. Ada lain? Baik, di atas pahaman tu, maka boleh tak kata Islam ke Hindu ke Buddha ke sama ni? Boleh tak? Oi, tu salah besar tu. Kita kalau faham ni tuan-tuan, mana boleh kata sama? Tu murtad tu. Pasal apa? Tu yang jadi pluralisme. Menyamakan semua agama, mengiktiraf dia sebagai agama dengan definisi Melayu, boleh dengan bahasa itu. Pula tu mengiktiraf pula semua sama, semua nak belajar buat kebaikan, semuanya nak ke syurga, cuma dengan jalan masing-masing. Kau ajar agama apa ni? Syarah agama Islam ke agama kafir ni? Siapa yang bagi takrif macam tu? Dalam Islam bagi takrifan macam tu. Semua agama adalah sama, semua nak buat kebajikan, semua pergi ke syurga dengan jalan masing-masing. Macam tu. Ini pahaman kepala otak apa? Bahasa orang hulu kan. Memang bagi kasar itu senang. Direct kasar. Pahaman kepala otak apa? Betul pahaman tu. Salah itulah nama sesat. Dan sesat itulah yang tu nya atas nama itulah pahaman pluralisme. Kalau yang liberalisme ni pula macam mana? Dia boleh tolak ansur, boleh. Di atas kaedah tu juga, bila Islam saja agama benar, yang agama tak benar, boleh kita doakan selamat untuk agama lain. Selamat Merry Christmas, boleh. Selamat Dipawali, selamat Taipusam, selamat Waisak, boleh. Siapa tak boleh pula? Pasal nak boleh doa selamat ni benda hak, benda betul, baru boleh doa selamat. Nak doa selamat, doa betul tak, baru boleh minta doa selamat. Bila umum kita pakai doa selamat tu. Nak doa selamat, doa benda baik, doa yang dibenarkan dalam hukum syarak, barulah boleh doa selamat. Kalau benda yang tak dibenarkan syarak, mana boleh doa selamat? Itu boleh ke doakan Merry Christmas? Maksudnya selamat menyambut hari Christmas tu. Seolah-olah kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan untuk orang yang beriktikad Nabi Isa ni adalah anak Allah. Selamatlah engkau iktikad macam tu. Kafir iktikad itu. Bahkan percakapan tu jadi kafir. Selamat Dipawali maksudnya aku doakan kau selamatlah meraihkan dewa engkau, apa dewa cahaya engkau, apa-apa semua pahaman ketuhanan, dewa Vishnu, dewa Krishna apa tu. Maksudnya selamatlah engkau di atas iktikad dengan tu, sejahteralah engkau, mudah-mudahan kau pun berbahagia juga macam kami pun berbahagia masuk syurga, kita sama-sama masuk syurga esok, selamat. Bubuh pula ayat ni, salam satu Malaysia. Bubuh itu. Ya. Utapan Cakzah tu, rest in peace. Rest in peace tu. Boleh jawab sendiri tak? Boleh doa untuk dia, rest in peace. Andai katalah Kapasi ni memang dia kafir tak masuk Islam kan. Andai kata dia ni kafir, ada yang kita bicara lepas. Kalau dia ni istilahnya kafir yang bukan ahli fatrah, maksudnya kafir yang telah diceritakan Islam, diceritakan Tuhan sebenar ialah Allah, diceritakan din sebenar ialah Islam, pahaman dia tak betul, Nabi Muhammad bawa ajaran betul, kita dah ajak dia masuk Islam, dah cerita Islam completely, dia tak mau masuk Islam, memang tak boleh doa untuk dia lah. Pasal tu nama orang kafir yang memang di akhirat esok dia terkafir pula, dah diajak seruan Islam, dia tak mau masuk Islam, bangkang Islam lah katalah dengan bahasa itu. Tu mana boleh didoakan peace kat dia. Bahkan doakan dia, mudah-mudahan Munkar dan Nakir koyak you in pieces. Betul ya, pieces kan? Maksudnya
bagi robek buang. Macam tu lah kot. Jadi jawab dah tu kan. Mana boleh doa, mana boleh rest in peace. Ini tak peace lah. Kalau nak boleh pun, kita boleh doa peace ni untuk orang yang memang dapat peace, yang boleh ada freedom ke akhirat dalam alam barzah daripada soal muka nakir, daripada azab. Tu peace lah. Macam mana pun kalau tak peace pun, atas kata dia ada akidah Islam yang sah untuk kita mendoakan dia dapat peace, tu boleh. Allahumma fir lahu warhamhu, boleh. Syarat dia Islam. Walaupun tengok tak semayang, masuk dalam tu memang malaikat memang rebek dia sampai jadi pieces, tapi dari segi doa boleh. Ya Allah, Allahumma fir lahu, Allah, ya Allah, you give him rahmat, bless him, forgive him. Boleh doa pasal dia Islam. Syaratnya Islam. Pasal selagi atas nama kafir yang dah disebarkan Islam, disampaikan Islam, tak boleh kita nak doakan keampunan daripada Allah Ta'ala kepada mereka, tak boleh. Wa ma kana lil mu'minin an yastaghfiru. Baca lajak-lajak mulut ni kena sangkut. Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lakum. Lajak-lajak mulut ni. An yastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum. Kamu tak boleh, tak layak, tak sayugianya bagi orang Islam untuk mendoakan bagi orang kafir yang mati kafir, yang dia dah sampai surah Islam, dia tak mau masuk Islam, dia mati kafir macam tu. Tak boleh doakan kesejahteraan untuk dia, keampunan dia daripada dosa, minta Allah Ta'ala masuk dalam syurga, tak boleh doa macam tu. Walau kanu abahum, sekalipun he is your father. Walau kanu abahum au abna'ahum, or he is your son or your daughter. Walau kanu abahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, or your brothers, or your families, or your relative, or the best friend. Apa seumpama tu lah. Bunyi putih, dia senang faham. Melayu kan dia tak peka sikit. Yang tu kot. Jadi tak boleh. Ni tak kena doa tu. Jadi asal bicara situ lah. Macam mana pun, memang nak buka soalan tu, kalau ada, kok saya boleh jawab, saya jawab lah. Ada kita tu. Dia atas fahaman mesti din tu Islam je. Kalau tak ada, tambahan sikit lagi. Bila din tu Islam, kat kita pula tengok. Itu kita tengok orang lain, orang keliling kita kan, yang fahaman tak betul. Dah kita tahu Islam ni betul, kita Islam tak lagi. Islam ada. Bila kita dah Islam, woi, beranak-beranak dah dapat status Islam, woi. Sepatutnya Islam ni kita biar steam je ke, kita kena belajar elok-elok sampai kita adalah orang yang paling pakar dan paling handal dalam bab Islam itu. Jawab elok. Tuan-tuan jawab elok. Ni jawapan ni tuan-tuan kena bagi. Personally, all of you must answer this question. Tuan-tuan dah belajar Islam betul ke? Ke belajar main-main? Do you really know that Islam is the true deen, the true religion, and this one and only that Allah Ta'ala accept it in this dunia and the hereafter, the akhirat esok? Islam is the only religion that Allah Ta'ala will accept. So, do you learn about it properly, completely? You must answer this. Please answer me. Mula cakap orang putih tak? Mula. Macam mana? Kalau tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan kena macam ni. Ya Allah, banyaknya aku cuai. Kita dah cuai kan? Sepatutnya kita sangat pakar dalam bab hukum Islam, dah belajar dengan apa yang sepatutnya, dan kita sepatutnya adalah pejuang untuk menegakkan Islam. Menegak tu satu hal, dan disebab pengetahuan, knowledge yang ada kat kita, kita boleh jumpa anybody, anywhere, anywhere, somewhere, anytime, anywhere, anybody. If they ask us about Islam, you can explain it in a very great explanation, that he be Muslim with your hand. Tuan-tuan boleh Islamkan dia. I want to know about Islam. Okay, come here. I will explain it to you.
What kind of Islam you want to know? In akidah, munakahat, muamalat, jinayat. Sepatutnya. Pasal apa saya kata sepatutnya? Pasal dia din. Dia lah yang perfect, the one and only. Dan kita duduk dalam agama tu. Tapi kita yang jual. Itu yang kita tengok fenomena. Orang Islam sendiri tolak hukum Islam. Orang Islam sendiri yang bengong hukum Islam. Bahkan ada orang yang tak Islam, ada grup, kumpulan, apa lagi kelab penyokong Islam. Masya Allah. Apa ini? Tuan-tuan, kita jadi pelik tu. Orang kafir ada kelab penyokong Islam, ada orang Islam lawan Islam. Tak mau Islam. We don't want Islam. Oh, is terrible. If kita buat hudud, semua orang akan tangan kudung, nanti semua orang Islam kudung. Orang Islam semua tangan kudung, tak boleh nak kerja. Orang kafir nanti semua ada tangan. Kita punya ekonomi jatuh, orang kafir akan menguasai ekonomi kita. Walaupun jadi Perdana Menteri punya lama punya bangang tu, tak fikir langsung bola otak dengan cara waras. Marah cara publik lah, pasal dia cerita publik, kita cerita publik lah. Jadi beware at him lah. Cakap-cakap dia tu bahaya kan. Badan berapa ramai orang telan dia. Dia ada buat Facebook dia tu, semua like, teruskan Datuk, Daton, teruskan. Cakap benda macam tu. Salah tu. Kalau tengok ada pernyataan yang agak melegakan sikit zamanan ni, setelah ada isu hudud, bising, kelahi dan pelaksanaan Kelantan apa macam tu kan, ada kenyataan yang kita dengar daripada parti-parti pemerintah lah sikit dengan bunyi itu, bunyi politician sikit lah. We are not talk about politics, but we talk about deen, about Islam. But dah ada orang keliling politician yang sewel-sewel tu, kita betul lah. Inilah tugas-tugas orang yang ada pengetahuan agama, dan pengetahuan agama tu kita lah sepatutnya. Hatta the politician itu sendiri, dia pun orang sepatutnya, walaupun dia Islam, baka dan keturunan, sepatutnya dia pun mesti bercakap berlandaskan agama sepatutnya. Tapi dia cakap ikut bola otak dia. Apa saya nak sebut tadi ialah ada kenyataan yang agak melegakan zamanan ni yang kita dah dengar, ialah ada kenyataan ini. Dia kata kami tidak tolak hukum hudud. Hudud memang hukum Allah Ta'ala, kami mengiktirafnya. Tapi Malaysia belum sampai masa untuk melaksanakannya. Agak lega sikit. Saya kata lega tu pasal apa? Pasal dia tak tolak. He accept it. They accept it. Kita akan jumpa nanti dalam takrifan Islam akan datang ni. Dan tak tahu dah ni. Maksudnya untuk nama Islam, at least dia mesti akui, ikrar dengan lidah. Ini hukum Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala is the best. Betul, pasal apa dia tak prove it? Bilang kaum lah, lagipun kena 2/3 dalam parlimen. Kita tak bagi penerangan yang lengkap lagi, mana masyarakat masih belum faham. Aku pun tak faham lagi. Nanti kena potong tangan pula, aku yang kena kerat tangan. Bila saya ayat-ayat tambahan tu kan. Jadi bagi alasan macam-macam. Macam mana buat alasan macam-macam tu atas dia tak buat. Kalau dia memang boleh buat, berdosa atas dia. Tambah pula dia ialah pelaksana itu. Kat kita bukan pelaksana, pasal kita bukan pemerintah. Kita tak pegang tampuk pemerintahan. Tapi nak kata bila kita pegang, sepatutnya tanggungjawab tu atas kita lah. Sama ada boleh diterima ataupun tidak, satu hal. Macam mana pun atas, tak sebut sekali lagi gini, di atas dia dah terima hukum itu, cantik dah. Macam mana pun kalau sikit renung, sejak zaman dulu sampai lah ni, dalam dia duk kata terima tu, selama ni tak pernah pun dia buat apa-apa silibus ke, penjelasan ke, penerangan ke, apa lagi nak sebut, yang menyokong hukum Islam itu. Bahkan yang tengoknya banyak-banyaknya dihalang-halang, disekat-sekat, bahkan dia jadi hero untuk menghalang, untuk memberi kefahaman dan melaksanakan hukum tu. Macam mana pun kita doakanlah, mudah-mudahan dibukakan hati kita dan hati mereka semua untuk melaksanakan hukum itu. Kalau tak laksana pun, yang ni yang kita nak faham elok ni, at least apa? Dia iktiraf itu adalah hukum Allah Ta'ala, kami terima hukum Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala is the best. Pasal dia orang Islam kan. Dia engkar kafir tanpa khilaf ulama. Dia engkar kafir murtad tanpa khilaf ulama. Itu kita takut tu. Satu orang Islam kita nak sedarkan hak tu lah. Jadi kalau dah ramai sedar, kalau nisbah saya lah, saya kata
dia bagi alasan tak melaksana tu pun ada penyakit juga tu. Macam mana pun dari segi sudut dia dah iktiraf hukum Allah Taala adalah hukum yang ada dalam Islam, hukum Islam, hukum dalam Quran, hukum hudud ni hukum Allah Taala. Macam mana kena terima hukum sembahyang, macam tu kita kena yakin dan percaya hukum hudud. Dah cakap macam tu, okey. Saya kata okey tu, dengar hak dulu. Bagus hak ni, baguslah. Ada satu pendekatan yang baik lah kalau sebut dari sudut tu. Dulu tak ada cakap pinggang. Baik. Jadi asal kita bicara tu dah kata din itu adalah semata-mata Islam. Asal kita dah sebut tadi pelaksanaan apa, kat kita pun sama lah. Kita dah belajar betul-betul ke din ni. Satu kalau ayat-ayat power semak kan. Daripada dulu kita sembahyang sampai lah ni, apa kualiti dia? Adakah sama kualiti masa kita zaman budak-budak dulu? Kita baca Quran zaman dulu sampai zaman lah ni, adakah masih kualiti yang sama dengan zaman dulu? Adalah kita ke masjid dengan cara belajar. Zaman dulu kita main masjid belajar agama macam ni, melenggak je balik lagi, pakai selipar naik kereta kosong, habis apa pun tak ada. Main bulan depan pula mengaji, apa pun tanya, satu pun tak tahu lah. Pasal apa? Pasal tak ada apa-apa catatan. 40 tahun dulu belajar macam tu, lah ni pun masih belajar macam tu, tanpa ada sebarang perubahan. Macam ni belajar din yang sebenar. Macam ni nak upgrade ilmu. Ini kita kena semak. Jadi kalau tuan-tuan tak betul, kenapa betul kan? Satu sekurang-kurangnya kalau yang dulu tuan-tuan tak ada, okey sekarang hari ni, hari ni baru aku dengar din. Inna din innallahi Islam. Selalu faham macam ni. Ada tambahan makna macam ni. Macam ni ayat Quran sikit. Ni sikit, penjelasan sikit. Yang ni pluralisme, salah. Yang ni meraihkan agama lain, tak boleh doa selamat. Kaedah asas kan? Takkan tuan-tuan tak boleh catat. Kalau kelain dengan orang pun kau salah cakap macam tu. Macam ni sepatutnya. Kalau dulu tak pernah belajar pun, takkan tak ada informasi satu pun yang boleh dicatat, dikutip sepanjang kita duduk dalam masjid ni. Walaupun just one night. Kalau nak ambil maklumat dah boleh ambil banyak tu. Tulis tu, kalau syarah balik, tuan-tuan syarah 3 jam pun boleh. Cuma nak ambil tak ambil, faham tak faham, reti tak reti. Ni angguk dengar. Lepas tu turun-turun tu lupa habis. Saya ngaji pasal tok guru selalu sebut itu tuan. Dia kata itu. Belajar pula umur 50, 60, 70. Dia macam tulis atas ayat. Tulis atas ayat tahu tak? Tuan-tuan tulis atas ayat tau. Pergi kat sekolah tu. Tulis. Dia tak boleh pahat macam batu. Tak boleh. Macam mana pun nak bagi pahat macam batu. Bawa buku, bawa kitab, bawa rakam. Tak ada, cover balik. Tengok YouTube. Masih ada masuk pi sebut pi YouTube. Tak ada iTube. Mau pi tapi jangan cari pula iTube tak jumpa. Okey. Macam mana pun ada soalan tu. Dia tak penjelasan tersebut. Ya. Ya. Ya, memang. Dan tak din. Bukan din. Pasal din mesti datang daripada Allah Ta'ala. Apa panggil din? Satu atas nama sama. Kalau kait yang sikit, din yang samawi. Din Islam aja. Lain pada Islam tak din. Walau yang agak dekat dengan kita, Kristian lah, agak dekat tu pasal dia daripada Nabi Isa asasnya. Tapi telah diselewengkan. Dia bukan din. Apa? Kafir. Pasal Muslim lawan Muslim kafir. Musyrik. Okey, clear. Ada lagi? Lain. Ya. Soalannya ialah la ilaha illallah. Kita bagi terjemah macam ni, tiada Tuhan yang seumpama Allah melainkan Allah. Tak, ulama kita tak ajar macam tu. Selalunya disebut dengan kriteria. Selalunya disyarahkan macam ni. Kita jumpa tu selalunya hujung kitab lah. Macam mana pun sebut pi awal ni. Yang tu yang kitab kita ni paku iman dan simpulan iman. Nak sekali lalu sebut. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Panjangkan syarah sikit. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, iaitu yang tak hajat pada setiap satu. Makhluk semua mesti berhajat kepada dia, melainkan yang macam tu hanyalah Allah. Selalunya disyarah dengan sifat.
Taklah syarah, tiadalah yang bersifat macam Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala, macam tu ya. Dia jadi nafi-nafi, jadi butak belik tu, jadi tak faham balik. Takut tak faham lah. Jadi saya gunakan bahasa, kata tiadalah Tuhan yang macam Allah Ta'ala tu. Dari sudut nak mensyarahkan la ilah itu Tuhan yang bersifat sempurna, yang tak hajat pada satu makhluk, mesti semua berhajat pada dia. Yang bersifat macam ni hanya Allah. Jadi tu yang saya sebut dengan bahasa ringkasnya, tiadalah yang bersifat ketuhanan yang macam Allah Ta'ala tu, yang kita andaikan macam itu, yang bersifat dan berkriteria macam tu. Tak ada yang macam tu melainkan Allah. Tapi ulama kita biasanya tak gunakan macam perkataan tadi itulah. Tiada yang semacam Allah melainkan Allah. Pening itu. Dia macam nafi-nafi datang balik. Lebih baik nafikan dengan sifat apa pencirian itu. Tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya. Apa ciri yang Tuhan sebenarnya? Dia mestilah tak hajat pada sesuatu. Makhluk semua mesti berhajat kepada dia. Tak ada yang macam tu, melainkan hanya Allah. Panjang lagi. Tiadalah yang dia tak berhajat pada sesuatu. Tak berhajat tu dengan sebab dia wujud, dia kidam, dia bakok. Bagi syarahan sifat. Dia mukhalafah lil wadis. Dia sama, dia basar, dia kalam, mestilah sami'an, basiran, mutakaliman. Dan taklah semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Yang tak akan siapa boleh ada semua makhluk berhajat pada dia, melainkan semestinya dia wahdaniyah, dia kudrat, dia iradat, dia ilmu, dan dia hayat. Lazim pada itu mesti qadir, murid, alim, hayyan, melainkan Allah. Tu yang kena belajar satu-satu sifat 20 tu di atas huraian. Jadi huraian panjang ni macam itulah, di atas apa yang nak dipaham nafi daripada la ilaha illallah. Saya jawab soalan sekali lalu tu. Ada lain? Ya. 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 Macam mana konflik tu? Ya. 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 Soalannya ialah sedikit sejarah lama lah kan. Mereka dalam seorang Arab ni terkenal dengan sumpah dia. Betul lah ya tu. Memang dia orang ni apabila bercakap, untuk mengukuhkan percakapan dia, dia akan bersumpah. Dan sumpah ni antara golongan kafir ni, dia kafir, mereka bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Walaupun itu ada juga yang tak sumpah dengan nama Allah. Ada juga walata wa uzza, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisata ukhra. Ada juga kan. Macam mana pun di atas isu mereka ni kafir, tapi dia kata wallahi, tapi dalam masa yang sama sembah berhala. Macam mana komplikasi tu? Kalau ikut kaedah ba'akidah ni, sesiapa yang memang walaupun dia mengiktiraf Tuhan sebenar ialah Allah, tetapi dalam masa yang sama ada membuat perkara yang membatalkan balik pengiktirafan itu ke Allah Ta'ala. Antaranya membatalkan dalam bentuk penyembahan. Ada menyembah dan memohon selain pada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala perintahkan kita supaya sembah dia tanpa ada perantara. Dia memperantarakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada sebarang suruhan untuk jadikan perantaraan itu. Itu kufur. Jadi kaedah ahli sunnah wal jamaah, jadi kufur tu pasal istilahnya ada kontradik, ada komplikasi kan. Satu bahasa yang sama mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, masa yang sama ada benda yang membatalkan dia balik. Serupa kalau kita sebut isu hudud ni, sembahyang, puasa, zakat, haji setiap tahun, masa ada kota dia, bopi contoh itu. Tapi masa yang sama hudud dia yang makan, tolak hudud. Ui, tolak hudud.
Katalah macam tu kan, siapa kita tak kira lah. Siapa-siapa saja bercakap macam tu, macam mana, kafir tak? Semayang, puasa, duk kalimah syahadah. Yang ni yang selalu kita kena, ada orang tak faham, timbul kemusykilan pada dia pasal berlaku komplikasi macam ni. Macam mana nak selesai kan? Selesai dia senang je. Memang walaupun dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, taat sekalipun, tapi dalam masa yang sama ada benda yang sepatutnya dia kena iktiraf, itu adalah ajaran Islam, tapi dia tolak dan bangkang. Kalau saya ngaji dulu, ada guru buat misal senang je. Dia ibarat macam orang tengah sujud, lepas tu tengah semayang ni dia sujud, lepas tu kentut. Semayang batal, bukan saja semayang, wuduk-wuduk batal. Bahkan nak bagi power lagi, bukan saja kentut, tengah sujud cirit, pren. Macam mana semayang ni? Tengah sujud weh, takkan nak cakap gitu. Kata apa? Sujud pun tu pungkok belomoh dengan cirit. Dia bukan saja batal semayang, batal wuduk, bahkan kena basuh, cuci lain, basuh bersih lain, pakai lain. Tak pun bagi kering nak tu pakai lain. Prinsip taharahnya macam tu, prinsip akidah pun sama macam tu. Kau duduk semayang, kau puasa, zakat, walaupun kau bagi bantuan kat orang bilion, tapi kau tolak hukum yang termasuk benda tu, istilahnya dia benda yang maklum fid din bid darurah, tu istilahnya. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Ataupun namanya dia ialah benda yang simply known among the Muslims. Ini adalah hukum Islam. Orang kafir pun tahu, orang Islam curi potong tangan. Orang kafir pun tahu. Cina pun tahu. Habis-habis dia orang Islam, dia tak mau potong tangan. Kita pun Cina suruh potong tangan, dia tak mau potong tangan. Bunyi Cina sikit itulah kan. Ini macam mana ni? Itu yang walaupun dia semayang, ibarat macam dia sujud tapi cirit. Tengah sujud tu print keluar, habis lingkup, batal habis semua. Cuci balik syahadah lain. Maksudnya hang kena tarik balik perkataan tu. Hang syahadah lain dan tarik balik. Hang duk tolak-tolak hudud, yang tak mau laksana hudud, hang pelekeh hudud, hang pemain hudud, apa-apa yang hudud lah. Tu hudud. Apa saja yang seumpama itulah yang termasuk dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya benda yang simply known about the Muslims. Simply known maksudnya tak payah ngaji sampai universiti lah. Orang biasa, orang awam pun tahu ini hukum. Bahkan jangan kata orang Islam, orang kafir pun tahu hukum ni. Orang Islam sembahyang 1 hari 5 kali, kafir pun cakap itu macam dia boleh bangkang, sembahyang tak wajib. Habis. Jadi komplikasi itu macam tu lah. Jadi nisbah orang kafir tu, nisbah dia gunakan kalimah Allah untuk bersumpah tu, masa yang sama dia menyembah berhala, yang tu yang menyebabkan dia jadi kufur tu. Itu satu sudut. Kalau sikit syarah gini pasal orang kafir ni, kafir Quraisy khususnya, pasal ayat Quran tu turun kat depa, dan memang antara yang dicerita dalam Quran, apabila ditanya siapa Tuhan sebenar yang menjadikan langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Masyhur sebut ulama tafsir, pasal apa dia jawab Allah? Pasal memang orang Arab ni, bahasa dia tu, bahasa mereka sendiri, bila sebut Allah, dia tak akan faham dan tak akan guna kalimah Allah, mesti Allah dengan makna tadi, al-ma'bud bil haq. Bila ditanya siapa jadikan langit bumi, memang jawapannya lafaz disebut Allah. Allah ni maksudnya Tuhan yang sebenar, Tuhan yang mempunyai kriteria Tuhan. Dia bukan just nama tau, tapi bila sebut Allah mesti ada kriteria yang sebut tadi. Tuhan sebenar yang tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada dia. Dia sebut Allah dengan memahamkan kalimah tersebut. Satu, bila tanya siapa jadikan langit bumi, mestilah Tuhan sebenar yang tak hajat pada sesuatu, yang makhluk semua mesti berhajat pada dia. Dengan bahasa lain, Tuhan yang perfect macam ni, hatulah Tuhan sebenar yang jadikan langit bumi. Itu syarahan Melayu. Bahasa Arab Allah. Satu dia orang jawab Allah. Pasal Allah di kalangan orang Arab dah pakai dengan makna Tuhan sebenar yang memiliki kriteria sepatutnya untuk jadi Tuhan. Satu, bila tanya, dia orang takkan jawab lain. Pasal apa? Pasal dia tahu mesti Tuhan yang menjadikan langit bumi ni, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Matahari, bulan apa, bukan Tuhan. Dia orang pun tahu. Cuma bila dipersoal pada mereka, kenapa sembah juga?
Itu yang dia bagi alasan. Antaranya surah mana? Surah Zumar rasanya dia sebut ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kami ni taklah sembah berhala melainkan supaya berhala ni boleh mendekatkan jurang antara kami dengan Tuhan. Pasal kita makhluk, Tuhan terlalu tinggi, berhala ni sebagai perantara untuk menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Pasal tak layak kita orang rendah nak direct bertemu dengan Allah Ta'ala, ikut kepala otak dia. Padahal kita memang disuruh direct. Yang tu yang menyebabkan salah. Itu yang menyebabkan salah. Jadi asal nak syarah tu sikit lah. Memang orang Arab dah gunakan lafaz Allah untuk mengertikan Allah itu dengan mana Tuhan sebenar, yang mesti mempunyai kriteria sebenar Tuhan, yang bukan hanya anggapan sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang betul-betul Tuhan. Itu kot. Boleh lain. Soalannya ialah ada orang kata Allah ni Tuhan untuk orang Islam, bukan Tuhan untuk orang kafir. Wow. Kalau tuan-tuan komen mana? Ini ayat bodoh. Mobil itu. Itu ayat bodoh. Bukan Allah Tuhan untuk orang Islam. Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin. Satu yang kalau ada orang cakap macam ni, sama ada orang Islam sendiri cakap, memang orang Islam cakap kalau murtad tu. Orang Islam cakap tu murtad tu. Pasal tu yang dia jadi istilahnya liberalisme, pluralisme tu. Pasal dia mengiktiraf Allah Tuhan orang Islam. Jadi apa-apa pahaman lain adalah Tuhan orang lain. Jadi maksudnya dia masih menganggap bahawasanya agama lain dengan pahaman ketuhanan mereka itu masih benar dan boleh diberikan religion right. Maksudnya beri hak asasi ketuhanan dalam bab keagamaan. Dia nak beragama apa pun, agama dia masih betul dan ada right di situ. Ini salah. Jadi dia syarah agama dan syarahkan Tuhan mengikut pahaman PBB. Bobi yang bahasa itu. Dia syarahkan Islam mengikut pahaman PBB. Dia syarahkan Allah Tuhan sebenar mengikut pahaman PBB, bukan mengikut ajaran Nabi. Ini yang masalah. Jadi atas orang cakap macam tu, kalau dia Islam boleh murtad tu. Pasal dia kata Allah adalah Tuhan untuk orang Islam. Tak. Allah alhamdulillah Allah Rabbul Alamin. Okey. Jadi ayat tu batil. Memang kena lawan tu. Bahkan kalau katalah itu orang Islam, kalau orang kafir cakap pun, kita duduk depan dia, yang saya sebut tadi, sepatutnya kita mesti ada very perfect knowledge. Kita boleh jumpa dia, kita kelahi dia. Kelahi dia elok. Is it true that Allah Ta'ala is Rabbul Alamin? He is God, He is the true God, the only God to the whole universe. All the universe, He is the God, the only God. Dia tak percaya kelahi, duduk ni 4 jam lah, 10 jam lah, sampai dia faham. Tapi itulah, kita tak ada ilmu yang tu. Sepatutnya macam mana? Di atas kata din Islam tu betul, kita dalam agama tu ditaklif pula pergi belajar. Kita tak belajar. Jangan tak tahu tuan-tuan, wajib mengaku dan iktiraf kita cuai. Ya Allah aku cuai, ya Allah aku cuai, ya Allah aku cuai, ya Allah nak cerita Allah tak kerti. Hai, cuai ya Allah, macam-macam cuai. Yang tu yang bila ada orang kafir baru masuk Islam, kita dah Islam pada kecil, bagus yang baru masuk Islam ni lagi daripada kita. A big shame, you know. Boleh cakap orang putih geram kan. That statement is very embarrass me, you know. Memalukan, bukan me, embarrass us, you know. Especially we talk about Islam gini. Orang kata you talk about Islam like this so well like this. You see the Muslim, what happened? They don't know their own religions, their own God. Ada yang tak boleh bersyahadah. Sikit saya nak sebut ini, tuan, yang tak boleh bersyahadah pasal 6 bulan lepas rasanya ada satu video yang berlegar di kalangan dalam Facebook. Ada orang Arab, dia pergi negara Arab ni. Buat apa? Pergi kampung-kampung, dengan video ada orang ambil gambar,
untuk pergi tanya, suruh mengucap kalimah syahadah. Suruh mengucap kalimah syahadah, suruh baca tahiyat. Lepas tu tanya, kau kenal tak Allah? Untuk kenal tak Nabi Muhammad? Itu yang video tu lah silap-silap dalam setengah jam lah. Tanyalah orang awam, macam-macam masyarakat lah jumpa, lapisan masyarakat ni. Ya Allah, jawab. Mengucap, syahadah. Syahadah apa? Dia pun tak tahu syahadah apa. Orang Islam kita sampai macam tu kan. Arab ni, Melayu macam tu kan. Tak percaya tuan-tuan bawa satu mic, tuan-tuan bawa satu kamera, tuan-tuan rajin buat testimoni, bobi testimoni apa moni tu lah. Pergi cek, buat responden apa lima balik. Lepas tu tuan-tuan jangan cari apa lebay main masjid tu. Cari budak duk lepak duk buat lampu kuning tu kan, duk pegang gitar jeng 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 tung 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 tu. Tuan-tuan pergi semua lega dia. Adik nampak pandai main gitar? Ya. Adik orang Islam ke? Ya. Adik boleh kalimah syahadah tak? Tuan-tuan jual. Tuan dapat video tu bagi saya. Saya boleh beli apa? 500 saya bagi, insya-Allah. Betul tak? Saya serius tu. Bukan apa saya nak tunjuk. Saya nak buat tak dan. Tuan-tuan buat tak lawa dia punya resolution dia tak bagus pun, buat tunjuk saya. Boleh bagi lah kan dekat tu. Boleh bagi. Pasal nanti nak ngajar tunjuk orang tu tuan-tuan tengok ni orang Islam kita. Tambah responden yang dia orang tanya, semayang tak? Mengucap tak boleh nak semayang apa tuan? Tak semayang punya. Adik tahu tak semayang? Kenal tak Allah? Allah ni siapa ni? Cuba adik cerita sikit 3 minit je. Allah ni adik faham apa? Sebut direct adik, tak usah kondang-kondang, direct. Ya tuan. Jangan kata orang duk buat lampu tuan. Kat tuan-tuan pun saya pegang mic saya tanya seorang-seorang. Saya tengok muka lah, ada yang pucat tu saya tanya waktu dulu. Saya pandai kat psikologi. Tengok muka pucat tu kita tanya waktu dulu. Cirit tuan, silap kita pun cirit jawab. Jangan tak duk buat lampu tu yang tak semayang tu. Kita duk main masjid dia pun jawab cirit lagi. Maksud saya cirit tu kita pun not proper, you know. Kita punya akidah bab ketahanan, bab Rasul, bab Islam. Ni kita bukan cerita ilmu tinggi-tinggi ni kan, bukan cerita salbiah, nafsiah, makni, maknawiyah, bukan cerita apa. Baru cerita din aja. Baru cerita din. Asas gila nak faham din tu, Islam. Baru cerita asas tu. Tu pun kita jam kan. Okey. Biar rasanya jawab tu tapi syarah kot lain sikit. Macam mana pun masih ada soal tu. Bagi clear tuan. Ni lain kali tak payah tanya saya. Saya tunjuk kat tuan-tuan je. Orang Matan Gedong ni ngaji lah, tunjuk esok. Tambah yang muka kena-kena ni, tanya pakcik ni. Dia hadir tu, dia angguk tengok okey je. Okey. Sajalah melawak sikit tu kan. Okey. Kemudian soal kata dia. Apa makna Islam lah? Okey. Jadi dia nak seterusnya Islam. Pasal inat din tu Islam. Okey. Apa makna Islam? Kalau tanya kita pun tuan-tuan, silap kita tak boleh jawab. Apa Islam? Pening tu nak jawab. Macam mana pun tanya macam ni tak? Sebelum jawab lah, sebelum baca. Rukun Islam berapa? Tanya soalan budak-budak. Rukun Islam 5, betul? Rukun 5 Jadi bila rukun 5 ada tak lain? Adalah, cuma rukun tu 5. Okey. Syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Soal. Rukun Islam kan? Kita tengok tak semayang. Tuan-tuan bagi hukum tak? Tak semayang, kafir tak? Tak semayang, kafir tak? Saya tanya ni. Jangan dah buat kerah tu Saya bukan suruh tuan-tuan jadi warak Jawab lah. Rukun Islam 5. Semayang salah satu. Ada orang tak semayang. Kafir tak? Tak kafir. Rukun kan? Rukun kan? Semayang ada berapa rukun? 13. Selalu kita dalam Qawaid Syafi'i disebut dengan angka 13. Semayang dia tak bagi salam. Okey tak? Dia semayang 1000 rakaat, tapi lah tu habis tahiyat innaka hamidum majid tu belah gitu je, sah semayang.
Pasal apa? Tak bagi salam. Walaupun satu rukunnya, betul eh? Okay. Rukun Islam bukan 13 rukun, 5. Tak semayang. Kafir tak? Ada yang kata kafir, ada yang tak kafir. Ada yang pening dah, nampak? Itu kafir tak kafir? Tak kafir. Kenapa tak kafir pula? Kan dia rukun. Oh, tuan-tuan kalau you balik yang tu memanglah dia rukun. Yang tu yang kita nak baca ni. Tengok dia bagi tarikh ni. Dia memang sebutannya rukun, tapi dia bukan makna rukun. Dia rukun, dia isi sebutan, tapi bukan definisi rukun. Maksudnya walaupun rukun Islam tu 5, tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Hatta kalau dia keturunan Islam, mak bapak dia Islam baka dan keturunan, dia tak boleh mengucap kalimah syahadah sekalipun, masih Islam. Pasal apa? Pasal masih Islam. Itu Islam ni apa? Okey, no. Mana Islam itu? Datuk, bila kita tengok persoalan macam tu, baru nak tengok untuk apa definisi. Definisi itulah nanti baru kita akan beri status hukum. Dia ni Islam tak Islam, kafir tak kafir, murtad tak murtad. Jadi tinggal sembahyang tadi dah bagi jawapan betul-betul. Orang Islam dia tinggal sembahyang, kafir tak? Tak. Untuk apa hukum? Berdosa je, tak kafir. Bukan rukun Islam ni tinggal jadi kafir je. Pasal sembahyang satu tak sembahyang, batal sembahyang, tak sah sembahyang. Islam rukun Islam 5, tinggal satu, tak Islam lah. Pasal rukun Islam 5, tak sembahyang, non Muslim lah, kafir lah. Nanti jangan hujah ikut kepala otak. Tengok apa ulama dah hurai. Itu yang kena ngaji. Itu yang tak boleh ambil mudah-mudah. Satu, jangan kafirkan orang yang memang tak sepatutnya kafir. Tapi jangan tak kafirkan orang yang memang orang kafir. Itu pun salah tak? Sembah kat berhala, orang Islam sembah berhala, kafir. Kau jangan kata kafir, nanti kau jadi kafir balik tau. Lah. Dah memang jadi kafir, dia tak bagi kata kafir pula. Kau lah kafir pasal perbuatan kafir, kau tak kata kafir. Pasal bab perhitungan Islam kafir ni tuan-tuan, dia bab yang sangat jelas yang mesti kita ambil faham. Satu, isu-isu zamanan ni pun banyak lah. Misalnya duk itikad Allah Ta'ala di langit, kafir tak? Itikad Allah Ta'ala di langit, duk itikad Allah Ta'ala bertempat, kafir tuan-tuan, berakidah. Kalau geng-geng yang duk itikad itu, kata dia, jangan terlalu mudah nak menghukum orang kafir. Ini adalah perbezaan pendapat. Jadi kita jangan jadi Islam yang selalu ekstrim. Kalau geng-geng yang macam tu tuan-tuan, Wahabi yang the gang lah selalu. Tuan-tuan tak faham dengan saya sebut Wahabi yang the gang apa? Kalau yang saya baru baca baru ni, ada blog drmaza.com nya, ada saya link tu, baca tengok, dia sebut yang tu lah. Nampak dia lah ni agak moderate sikit. Dia tak ekstrim macam dulu. Apa belajar sifat 20? Ni memenatkan akal. Ini falsafah Greek. Sedap ke tu. Saya tak Wahabi, saya tak Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari telah sesat. Dia baru sesat. Lah ni kita bantai dia macam-macam. Dia tengok kot kita punya ulama-ulama kita pun jawab macam-macam. Nak terkencil kat dia. Habis kata dia, orang bubuh kafir kat dia tu. Pasal memang tuan dia kafirkan ulama. Dia kafirkan Abu Hasan Asy'ari. Itu apa? Tengok lah ni dia slow sikit. Kata jangan terlalu cepat mengkafir orang. Ini adalah perbezaan pendapat. Kita mesti meraihkan. Ini adalah kata dia perbezaan di kalangan ulama. Jadi kita jangan terlalu mengkafir, jangan terlalu ekstrim terhadap Islam. Kita mesti Islam yang moderate. Apa moderate? Moderate apa? Kaedah kita dalam bab akidah, moderate kepala otak kau. Kalau salah, murtad. Tak ada moderate tu. Pasal dia ada panduan yang cukup asas dalam bab akidah. Mengiktikadkan Allah Ta'ala, walaupun dia kata Tuhan dia Allah, tapi fahaman dia ke Allah adalah salah, kufur. Dia kata Allah Ta'ala ada anak, kufur, tak ada khilaf. Dia kata Allah Ta'ala ada isteri, kufur. Dia kata Allah Ta'ala duduk di langit dengan iktikad bertempat, kufur. Kan? Dia kata ni, bila ada orang kufur kan dia kata ini adalah pendapat golongan ahbas. Pula ahbas. Apa pula ni? Tuan-tuan kau tak faham, saya faham. Apa saya nak sebut aku jadi panjang lah tu. Bagi faham makna tu. Jadi asal nak sebutnya, tengok definisi yang ulama dah beri.
Mana Islam tak Islam, nanti bab iman pula. Okey, kita tengok Islam tu. Ada benda yang dengan saya sebut tu, kita baca boleh baca panjang artinya untuk selesaikan Islam tu. Apa dia? Tengok. Mana Islam itu adalah mengaku lidah seseorang. Jadi untuk jadi Islam mengaku lidah. Kalau khusus pada orang kafir, mengaku lidah adalah syahadah dia. Kalau nisbah orang Islam, dia tak perlu syahadah pasal mak bapak dia Islam, dia Islam. Ataupun one of his parent Muslim, he be Muslim, ikut kaedah syarak. Ikut kaedah Malaysia tidak. Kaedah Malaysia tak. Walaupun mak bapak Islam, anak tak Islam, anak akan diberi status agama bila umur 18. Kaedah kita dalam syarak, mak bapak Islam, Islam. Salah seorang daripada mak bapak masuk Islam, anak Islam. Okey? Jadi untuk jadi Islam mengaku lidah. Lidah mesti mengaku. Jadi kafir mengucap kalimah syahadah, kalau orang Islam dia tak perlu mengucap, tapi dia kena mengaku dengan lidah dia. Mengaku apa? Mengaku mahu dan terima segala hukum-hukum yang didatang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mahu dan terima. Bahasa terima, dia mesti accept. Apa lagi? Dia mesti mengiktiraf. Sembahyang apa hukum? Wajib. Puasa apa hukum? Wajib. Hudud bagus tak? Hudud best, hukum Allah Ta'ala. Curi potong tangan macam mana? Bagus, laksanakan. Mudah-mudahan berjaya. Dia mesti accept. Dia mesti mahu. Yang tu yang setengah ulama kalau ambil bahasa Islam tu sendiri, Islam dengan mana? Dia ada patuh, penyerahan diri. Apa saja maklumat dan perkhabaran hukum hakam yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal dia yang linkkan kita dengan Allah Taala. Jadi apa saja yang maklumat dia bawa datang, hukum hakam yang dia bawa, mestilah istilahnya mahu dan terima. Mesti accept. Pakai tudung wajib tak? Wajib. Tuhan tak pakai tudung buat apa? Aku tunggu hidayat pakai tudung. Sekalipun dia cakap bodoh gitu, dia mesti accept, terima. Pakai tudung wajib. Wajib.